Di pelbagai pelosok planet ini, terhampar hutan rimba, di mana setiap kilometer persegi menyembunyikan puluhan ancaman, daripada makhluk berbisa hingga penyakit yang sangat berbahaya. Kita biasa menganggap hutan rimba sebagai eksotik dan syurga hijau dengan bunga-bunga yang terang. Namun, segalanya ternyata berbeza. Di sini wujud zon di mana udara tercemar, air beracun, dan alam itu sendiri secara harfiah memburu semua hidupan. Kita berbicara tentang jutaan kilometer persegi hutan belantara yang tidak dapat ditembusi, suhu melebihi 40 darjah Celcius, dan kelembapan yang menyebabkan tubuh kehilangan tenaga dalam beberapa jam sahaja. Di sini mustahil untuk bersembunyi dan hampir mustahil untuk melarikan diri. Kesilapan di sini memakan kos yang terlalu tinggi dan penyelamatan tidak akan tiba. Hari ini, kita akan membongkar hutan rimba manakah yang dianggap paling berbahaya di planet ini. Apa sebenarnya yang tersembunyi di kedalaman hutan-hutan ini, dan mengapa penyelidik berpengalaman sekalipun mengelaknya? Mari kita menjelajah ke jantung hutan-hutan ini dan saksikan apa yang menjadikannya paling berbahaya. Taman Daintree di Australia sering disebut sebagai tempat di mana masa terhenti jutaan tahun yang lalu. Ini bukan sekadar hutan, tetapi perangkap hidup yang sebenar, yang kelihatan cantik secara menipu. Bayangkan, Anda berjalan di hutan yang kelihatan sama persis sebelum kemunculan manusia pertama. Sejarah tempat ini dipenuhi dengan insiden di mana pengembara hilang hanya beberapa meter dari denai yang telah biasa dilalui. Pada tahun 2017, seorang wanita memutuskan untuk berjalan di perairan cetek sungai hutan ini. Dia tidak menyedari bahawa seekor pemangsa seberat ratusan kilogram sedang memerhatikannya dari air yang keruh. Buaya air masin itu menyerang serta-merta tanpa meninggalkan peluang untuk menyelamatkan diri. Tetapi bahaya tidak hanya mengintai di dalam air. Ranger berpengalaman mengingati kisah seorang pelancong yang tersandung dan menghulurkan tangan untuk berpaut pada semak terdekat. Telapak tangannya menyentuh daun lebar tumbuhan yang kelihatan biasa. Sesaat kemudian, lelaki itu menjerit kesakitan yang kemudian dibandingkan oleh doktor dengan kejutan elektrik serentak dan lecuran asid. Malah, beberapa bulan selepas rawatan, rasa sakit itu kembali setiap kali terkena air. Kes yang lebih menakutkan berlaku kepada seorang petani tempatan yang memutuskan untuk menghalau seekor burung kasuari besar dari ladangnya. Bayangkan makhluk berbulu yang tidak melarikan diri daripada Anda, malah menyerang secara langsung. Kasuari melompat dan menyerang dengan kakinya yang kuat. Kuku seperti belati sepanjang 12 cm menyebabkan kecederaan yang tidak sesuai dengan kehidupan kepada lelaki itu. Suku-suku orang asli tempatan telah berabad-abad lamanya menganggap hutan ini dengan ketakutan tahyul. Terdapat teori bahawa hutan Daintree memiliki kesedaran sendiri dan secara harfiah menghalau orang asing dari wilayahnya. Orang tua menceritakan legenda tentang penjaga tidak kelihatan yang mengambil mereka yang mengganggu ketenangan. Ramai yang percaya bahawa Yowie bersembunyi di semak-semak ini. Ini adalah makhluk seperti Bigfoot tempatan yang bersembunyi di kawasan paling padat. Bunyi pelik yang berterusan pada waktu malam dan bayang-bayang yang melintas memarakkan khabar angin bahawa di kedalaman hutan masih terdapat sudut-sudut di mana evolusi hanya terhenti. Penjelasan saintifik tentang bahaya-bahaya ini kedengaran jauh lebih prosaik, tetapi tidak kurang menakutkan. Ekosistem Daintree telah wujud selama lebih 160 juta tahun, dan sepanjang masa itu, ia telah mengembangkan mekanisme pertahanan yang sempurna. Tumbuhan yang sama yang menyebabkan penderitaan yang mengerikan itu dipanggil gimpi-gimpi. Daunnya diselaputi jutaan bulu silika halus yang pada sentuhan sekecil apapun akan menusuk kulit dan menyuntik neurotoksin kompleks. Hampir mustahil
untuk menyingkirkan jarum-jarum ini. Apakah burung kasuari yang kita bincangkan tadi, ahli biologi, telah mengkaji secara terperinci bagaimana kasuari menyerang? Burung ini adalah saudara terdekat dinosaur yang masih hidup. Kakinya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kelajuan lompatannya membolehkan ia menyerang lebih cepat daripada manusia sempat bertindak balas. Hutan Daintree juga kelihatan bermusuhan kerana ketumpatan dan usianya yang luar biasa. Kelembapan tinggi dan bakteria spesifik dalam tanah menyebabkan sebarang calar pada tubuh pelancong boleh bertukar menjadi luka serius dalam beberapa jam sahaja. Sukar dipercayai bahawa semak biasa atau burung dapat melindungi wilayah dengan lebih berkesan daripada sebarang senjata. Tetapi di hutan ini, itu adalah realiti yang pahit. Hutan rimba Australia hanyalah permulaan perjalanan kita. Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa terdapat tempat di mana alam telah mencipta penghalang yang lebih kukuh, yang tidak dapat diatasi oleh jurutera moden sekalipun. Tiada jalan raya, tiada undang-undang, dan bumi itu sendiri bertukar menjadi perangkap melekit yang mustahil untuk melarikan diri. Kita menuju ke salah satu tempat paling berbahaya di peta dunia, Jurang Darien. Jika anda melihat peta dunia, anda akan melihat jalur tanah yang panjang dan nipis, menyambungkan Amerika Utara dan Selatan. Nampak seperti anda boleh memandu dengan mudah di atasnya, tetapi sebenarnya terdapat jurang besar dalam peradaban. Bayangkan, ini adalah satu-satunya jurang dalam lebuh raya Pan-Amerika yang agung. Malah teknologi moden yang paling canggih sekalipun tidak berdaya menghadapi paya-paya ini. Di sini, jalan berturap berakhir dan bermulalah wilayah di mana masa dan undang-undang kemanusiaan tidak lagi wujud. Sejarah tempat ini mengenal ramai pemberani, tetapi tidak ramai yang kembali seperti sedia kala. Pada akhir tahun 50-an abad yang lalu, syarikat Chevrolet memutuskan untuk membuktikan kepada dunia bahawa kereta mereka mampu melakukan apa sahaja. Mereka menganjurkan ekspedisi besar-besaran untuk merintis jalan melalui hutan-hutan ini dengan kenderaan pacuan 4 roda. Bayangkan sahaja skala kegagalan itu. Sepanjang hari bekerja keras, pasukan itu hanya bergerak beberapa ratus meter. Askar dan pekerja secara harfiah mengheret kereta melalui lumpur melekit, merintis setiap langkah dengan parang. Akhirnya, kereta-kereta ditinggalkan di paya, dan orang-orang menderita demam tropika dan keletihan melampau. Kronik moden tempat ini lebih suram. Kini, ribuan pendatang melalui hutan-hutan ini mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Mereka meninggalkan semua barang-barang mereka di Denai, dan malangnya, seringkali juga rakan-rakan mereka. Saksi-saksi menggambarkan pemandangan mengerikan kem-kem yang ditinggalkan, di mana di antara kehijauan yang tebal, anda boleh menemui mainan kanak-kanak yang telah menjadi tugu peringatan kepada keputusasaan manusia. Di kalangan mereka yang berani masuk jauh ke dalam hutan ini, berlegar legenda tentang tembok hijau yang mampu mengaburi akal. Pernahkah anda mendengar tentang orang yang berjalan berjam-jam ke hadapan, tetapi kembali ke tempat yang sama? Penyelidik menceritakan tentang denai tidak kelihatan yang muncul dan hilang, mengelirukan malah pemandu berpengalaman sekalipun. Dikatakan bahawa tumbuh-tumbuhan yang padat mencipta akustik istimewa, yang menyebabkan seseorang mula mendengar suara di mana tiada suara. Sesan kehadiran seseorang yang asing di belakang secara berterusan ini menyebabkan orang gila lebih cepat daripada kelaparan. Pemandu tempatan percaya bahawa hutan rimba boleh menutup diri dan tidak akan melepaskan pengembara, memaksa mereka untuk sentiasa berkeliaran dalam bulatan. Sains menjelaskan kegerunan ini dengan geografi unik dan sangat bermusuhan di rantau ini. Jurang Darien adalah gabungan gunung curam dan paya malaria yang tidak berkesudahan, yang menjadikan pembinaan sebarang jalan mustahil. Tanah di sini sangat tidak stabil,
sehingga sebarang tambakan akan tenggelam ke dalam tanah dalam satu musim hujan. Bayangkan sahaja angka-angkanya. Kelembapan udara di sini secara konsisten berada di atas 90%, yang menjadikan pernafasan sebagai kerja yang berat. Pakaian Anda tidak pernah kering dan barang-barang kulit mula reput secara harfiah akibat kelembapan hanya dalam 3 hari. Tetapi bahaya utama tersembunyi di bawah kaki. Di hutan-hutan ini terdapat ular jararaca yang bisanya menyebabkan kerosakan tisu yang cepat dan kesan serius. Tidak kurang menakutkan adalah lalat karnivor yang menggunakan tubuh perumah untuk berkembang. Bayangkan parasit dalam badan Anda dan Anda tidak boleh berbuat apa-apa mengenainya. Tambahkan pula ketiadaan air bersih dan sungai-sungai yang dipenuhi bakteria, dan Anda akan faham mengapa rantau ini dipanggil neraka biologi. Tetapi jika di Darien Anda dibunuh oleh iklim, di tempat berikutnya Anda akan menghadapi ancaman yang lebih serius. Terdapat hutan rimba yang dilindungi oleh manusia yang terperangkap dalam zaman batu dan tidak bersedia untuk sebarang hubungan dengan dunia luar. Kita menuju ke Pulau Sentinel Utara. Bayangkan sebidang tanah di lautan, di mana masa bukan sahaja perlahan, tetapi terhenti sepenuhnya 30,000 tahun yang lalu. Di pulau ini, tiada elektrik, tiada internet, dan sebarang isyarat niat baik, Anda akan dibalas dengan hujan anak panah. Sejarah pulau ini penuh dengan tragedi. Kes yang paling terkenal berlaku pada tahun 2018. Ketika itu, seorang mubalik Amerika, John Allen Chow, cuba menjalin hubungan dengan suku tersebut. Lelaki itu percaya dengan ikhlas bahawa dia boleh mencari titik persamaan dengan suku yang paling tertutup di dunia. Bayangkan, dia telah bersedia selama beberapa bulan untuk pertemuan ini dan menyogok nelayan tempatan supaya mereka menghantarnya secara rahsia ke pantai terlarang. Kali pertama dia cuba mendekati pantai dengan kayak dan menawarkan hadiah kepada penduduk pulau. Tetapi sebagai balasan, anak panah menusuk Bible-nya. Ini adalah isyarat jelas yang akan dianggap oleh sesiapa yang berakal sihat sebagai arahan untuk pergi. Namun, John kembali keesokan harinya, meminta nelayan untuk tidak menunggunya. Sehari kemudian, nelayan yang sama melihat dari bot bahawa mubalik itu tidak dapat meninggalkan pantai. Kerajaan India bahkan tidak dapat mengambil sisa-sisa mayatnya kerana sebarang percubaan untuk mendarat di pantai bertukar menjadi pertempuran sebenar. Pulau itu telah menjadi kubur besar bagi setiap orang yang memutuskan bahawa peraturan layanan moden berfungsi di mana-mana. Habar angin yang mengerikan telah berlegar di sekitar tempat ini selama berdekad-dekad. Pernahkah Anda terfikir mengapa selama ribuan tahun orang-orang ini tidak pernah menghubungi dunia luar? Sekian lama dipercayai bahawa suku Sentinelese adalah suku dengan moral yang paling keras dan primitif. Dikatakan bahawa di kedalaman hutan bakau tersembunyi tempat suci purba, di mana mereka melakukan pengorbanan agar laut melindungi mereka dari burung besi. Legenda tentang pahlawan kejam yang tidak mengenal belas kasihan ini telah mengubah pulau kecil itu menjadi kubu yang sebenar, yang ditakuti oleh tentera upahan profesional sekalipun. Tetapi jika kita mengetepikan mistik, realiti akan menjadi lebih menakutkan. Pulau Sentinel adalah kapsul biologi yang unik. Bahaya terbesar di tempat ini bukanlah pada anak panah, tetapi pada apa yang tidak dapat Anda lihat dengan mata kasar. Masalah utama terletak pada immunity. Oleh kerana pengasingan sepenuhnya, penduduk pulau tidak mempunyai perlindungan daripada penyakit biasa sekalipun. Bayangkan, selesema tidak berbahaya, Anda boleh memusnahkan seluruh suku dalam beberapa minggu. Bertindak seperti senjata biologi yang kuat. Itulah sebabnya mengapa lawatan ke pulau itu dilarang sama sekali. Hutan rimba pulau itu sendiri juga merupakan pertahanan yang sempurna.
Ini adalah hutan bakau yang padat, yang akarnya berselirat sangat rapat sehingga mustahil untuk melaluinya. Semasa air surut, terumbu karang tajam terdedah di sekitar pulau yang boleh merobek dasar bot. Di sini, geografi itu sendiri berfungsi menentang peradaban, mewujudkan zon pengecualian semula jadi. Suku Sentinelese melindungi rumah mereka secara sedar. Tetapi di kedalaman Afrika, hutan membunuh tanpa amaran. Di sana, musuh bukanlah manusia, tetapi virus tidak kelihatan dan kegelapan abadi. Kita menuju ke lembangan Sungai Kongo. Jika Anda fikir Anda pernah melihat hutan yang benar-benar padat, maka Anda hanya belum pernah ke Afrika Tengah. Lembangan Sungai Kongo adalah lautan hijau gergasi, di mana kanopi pokok-pokok bersambung begitu rapat, sehingga walaupun pada tengah hari yang paling cerah, senja yang dalam menguasai tanah. Bayangkan, Anda berjalan di hutan di mana matahari tidak menyentuh tanah selama ratusan tahun, dan di bawah kaki Anda sentiasa ada air hitam busuk dan lapisan daun reput setebal ketinggian manusia. Sejarah penerokaan tempat-tempat ini adalah senarai bencana dan kehilangan nyawa manusia yang tidak berkesudahan. Pada abad ke-19, ekspedisi Eropah memasuki hutan-hutan ini dengan ratusan tentera terlatih. Hanya segelintir yang kembali beberapa bulan kemudian, kelihatan seperti rangka hidup. Orang-orang mati di hadapan mata, bukan kerana peluru atau anak panah, tetapi kerana penyakit yang pada masa itu tidak dapat diklasifikasikan oleh perubatan. Terdapat kes-kes di mana seluruh pasukan hilang tanpa jejak di semak-semak, tanpa meninggalkan sebarang rekod. Hari ini, keadaan di sini masih berbahaya seperti seabad yang lalu. Dokter dari organisasi antarabangsa masih berhadapan dengan wabak demam yang tidak diketahui sains di perkampungan terpencil. Bayangkan, pasukan perubatan menemui penempatan di mana terdapat penyakit yang menyebabkan kerosakan organ dalaman yang tidak dapat dipulihkan dalam beberapa jam. Dan ahli biologi sering tidak sempat mengenal pasti jenis virus tersebut. Hutan-hutan ini kekal sebagai kawasan putih yang besar di peta keselamatan, di mana sebarang kesilapan dalam kebersihan boleh membawa kepada akibat yang paling teruk. Di kalangan penduduk tempatan, legenda tentang Mokele Mbembe telah berlegar selama bertahun-tahun. Mungkinkah reptilia purba bertahan di paya-paya yang terpencil dari dunia? Pemburu suku Pygmy menggambarkan makhluk bersaiz seperti gajah dengan leher yang sangat panjang, yang mendiami paya-paya Likowala yang sukar diakses. Diceritakan bahawa raksasa itu menelentangkan perahu dan menenggelamkan sesiapa sahaja yang berlayar ke wilayahnya. Lebih mengerikan lagi, kedengaran cerita tentang zon kesunyian mutlak, di mana semua burung dan serangga tiba-tiba senyap. Bayangkan, Anda berdiri dalam kegelapan dan merasakan dengan kulit Anda bagaimana alam di sekeliling Anda seolah-olah menahan nafas sebelum menyerang. Kawasan-kawasan seperti itu dielakkan oleh penduduk tempatan sejauh puluhan kilometer, menganggapnya terkutuk. Sains menjelaskan permusuhan lembangan Kongo jauh lebih keras dan realistik daripada sebarang legenda. Tempat ini adalah inkubator semula jadi yang sempurna untuk patogen paling berbahaya di planet kita. Bayangkan, di sinilah virus Ebola dan virus Marburg pertama kali ditemui, yang mampu memusnahkan manusia dalam beberapa hari. Panas yang berterusan pada 40 darjah Celsius digabungkan dengan kelembapan melampau mencipta keadaan di mana bakteria membiak dengan kelajuan yang luar biasa. Malaria dan penyakit tidur adalah perkara biasa di sini. Mereka meragut ribuan nyawa setiap tahun. Adakah Anda masih mahu berjalan-jalan di sini? Tetapi selain virus tidak kelihatan,
Hutan Kongo melancarkan serangan sistematik terhadap psikologi manusia. Ketumpatan tumbuh-tumbuhan mencipta kesan penjara abadi, menyebabkan ritma biologi manusia terganggu sepenuhnya. Pernahkah Anda cuba berada di tempat di mana tidak pernah benar-benar terang dan tiada garis ufuk? Ketiadaan cahaya matahari dan ruang tertutup menyebabkan kemurungan teruk dan serangan panik yang tidak terkawal hanya selepas seminggu berada di hutan belantara. Tubuh Anda menjadi lemah akibat parasit dan fikiran mula melihat ancaman dalam setiap bayangan. Namun, hutan-hutan suram ini tidak dapat dibandingkan dengan titik terakhir dalam senarai kita. Di sana, sungai-sungai dipenuhi makhluk yang melihat Anda hanya sebagai mangsa, dan di bawah kanopi pokok-pokok terhampar runtuhan kota-kota yang baru kita mula temui. Kita menuju ke jantung Amerika Selatan, ke Amazonia yang tidak berkesudahan. Hutan terbesar di planet ini adalah tempat di mana skala alam menekan kehendak mana-mana manusia. Lembangan Amazon terbentang di 9 negara, dan ruang ini begitu besar sehingga ratusan kota boleh disembunyikan di dalamnya. Bayangkan, ini adalah lebih 5 juta kilometer persegi tumbuh-tumbuhan padat, di mana setiap langkah boleh menjadi yang terakhir kerana ancaman tidak kelihatan. Kisah paling terkenal dan suram di tempat-tempat ini berkaitan dengan Kolonel Percy Fawcett pada pertengahan tahun 20-an abad yang lalu. Penyelidik berpengalaman ini pergi jauh ke dalam hutan negeri Mato Grosso untuk mencari apa yang disebutnya Kota Z. Dia percaya bahawa di jantung hutan rimba tersembunyi tamadun purba yang sangat maju. Fawcett memasuki hutan belantara dan tiada siapa yang melihatnya lagi. Puluhan ekspedisi cuba mencari jejak mereka sepanjang 1 abad, tetapi hutan menelan pencari pengembaraan tanpa meninggalkan apa-apa. Pada zaman kita, Amazonia terus menguji ketahanan manusia. Pencari pengembaraan moden yang hilang di hutan-hutan ini sering menggambarkan keadaan disorientasi sepenuhnya hanya selepas beberapa jam perjalanan. Bayangkan seorang pelancong berpengalaman yang berjuang untuk hidup selama lebih seminggu di tempat di mana setiap meter didiami oleh ular berbisa dan pemangsa. Biasanya, pasukan mencari hanya menemui kem kosong dan cebisan pakaian yang menjadi tugu peringatan kepada kesombongan manusia. Selama berabad-abad, orang-orang tertarik ke sini oleh legenda El Dorado, kota emas, yang kononnya tersembunyi di bahagian benua yang paling tidak dapat ditembusi. Pencari emas mati beribu-ribu, cuba mencari harta karun mitos di bawah kanopi hutan hijau abadi. Terdapat teori bahawa jauh di dalam hutan rimba masih hidup suku-suku yang tidak pernah melihat orang kulit putih dan menyimpan pengetahuan tentang empayar purba. Tetapi legenda bukan sahaja mengenai manusia. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang anakonda raksasa yang panjangnya melebihi 15 meter? Penduduk tempatan dan beberapa pengembara bersumpah bahawa mereka telah melihat ular di perairan keruh anak sungai Amazon yang mampu menelan rusa dewasa atau bahkan kaiman sepenuhnya. Walaupun sains rasmi bersikap skeptikal terhadap saiz sedemikian, jumlah testimoni memaksa kita untuk memikirkan bahawa kita tidak tahu banyak tentang semua penghuni kedalaman ini. Khabar angin tentang makhluk gergasi dan cahaya pelik di atas hutan melengkapkan gambaran tempat yang tidak tergesa-gesa untuk mendedahkan rahsianya kepada peradaban moden. Sains moden baru mula membongkar rahsia Amazonia hanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini berkat teknologi LiDAR. Bayangkan, ternyata saintis menggunakan laser untuk mengimbas tanah melalui dedaun yang lebat. Mereka menemui di bawahnya seluruh runtuhan penempatan besar dengan jalan raya dan terusan. Ini membuktikan bahawa Percy Fawcett betul, dan di hutan-hutan ini memang pernah hidup jutaan manusia.
Tetapi hari ini ruang ini dimiliki oleh pelbagai makhluk dan tumbuhan berbahaya. Salah satu ancaman paling menakutkan adalah semut peluru. Bayangkan serangga yang gigitannya menyebabkan kesakitan yang tidak reda sepanjang hari. Bahaya yang tidak kurang menakutkan adalah ikan candiru. Ia mampu menembusi tubuh manusia melalui lubang semula jadi. Anda tidak boleh mengeluarkannya dari badan begitu sahaja. Tumbuhan itu sendiri di sini juga mengambil bahagian dalam perang untuk kelangsungan hidup. Suku-suku menggunakan getah liana untuk menyediakan racun curare yang melumpuhkan pernafasan mangsa dalam beberapa minit. Sebilangan besar anak sungai dan kawasan paya menjadikan Amazonia zon paling sukar untuk sebarang operasi menyelamat. Hutan rimba kekal sebagai benteng terakhir di mana manusia bukan tuan, tetapi hanya tetamu sementara. 5 tempat ini telah membuktikan bahawa di sebalik kehijauan yang terang, sentiasa tersembunyi ekosistem yang telah belajar untuk mempertahankan diri jutaan tahun yang lalu.